Assalamualaikum sawari. Guys, apa yang dah kecoh sangat ni ya? Satu Malaysia tengah kecoh pasal pergaduhan ni. Itulah korang. Bagi aku sebenarnya kalau bergaduh ni biasalah benda tu. Tapi disebabkan influencer yang bergaduh, orang famous yang bergaduh, pumpang korang bercerita merata-rata berita pasal dorang je. Apa pasal? Lepas tu tak pasal-pasal aku pula buat video pasal diorang juga kan. Biasalah tu kan. Benda tengah hangat, kita kupas lah. Tapi itulah, macam aku cakap tadi, kalau orang-orang biasa bergaduh sampai mati sekalipun, tak adalah kecoh sangat. Tapi disebabkan yang bergaduh tu orang kata macam orang terkenal lah dekat dalam Malaysia ni, ramai yang kenal, pumpang korang bagi bertubi-tubi dekat dorang Terus keluar statement macam-macam. Terus Aisyah Hafiz is cancel. Terus Aisyah Hafiz dah tak handsome. Aisyah Hafiz itu ini time dia buat benda baik, time dia keluar konten best-best, kau puji melambung kat dia. Aisyah Hafiz paling handsome lah, Aisyah Hafiz itulah, minat sangat dengan Aisyah Hafiz lah, Aisyah Hafiz terpaling handsome lah. Sekarang kau cakap terpaling futsal. Apa cerita? Sebenarnya korang ni yang duk kata macam-macam, yang duk komen macam-macam ni, tahu ke tak cerita sebenar? Yang aku herannya, cerita baru keluar sebelah pihak, tapi korang dah sibuk-sibuk komen mentoksikkan geng-geng ni. Lepas tu hal lain pun apa lagi, baca komen korang, dorang pun terikut. Yang selalu support dorang pun tarik diri. Yang tak pernah support pula dengan bangganya komen, aku tak pernah support geng ni, aku tak pernah nak beli geng ni, aku tak pernah suka konten sampah. Yang tak pernah support time tu lah korang muncul pumpam macam tu. Oops, sorry. Kak Nan bukan nak backup mana-mana pihak. Sebab actually Kak Nan pun tak tahu apa cerita dah jadi. Yang Kak Nan tahu, Kak Nan buka-buka Twitter, Kak Nan nampak ada orang berdarah. And then tengok gambar sebelah, ada kena-mena dengan geng Asap Clan. And aku sebagai mayat rakyat marhin, aku abaikan je dulu. Apa yang abaikan je, kita angkat tangan. Okay, put your hands up in the air. Stiker tiba. Okay. Why aku abaikan dulu? Sebab cerita belum habis. Panjang aku bebel. Tak pasal-pasal. Selama 2 minit aku attack keyboard warrior je. Okay guys, korang sebenarnya mesti nak tahu kan, tertanya-tanya sebenarnya apa yang dah jadi ni kan. Okay, so guys, let's kita check it out apa yang dah jadi. Siapakah yang bersalah? Oops, bukan Kak Nan. Bukan Kak Nan yang nak check benda-benda ni. Macam Kak Nan cakap tadi, Kak Nan kan mayat lagi, rakyat marhin je. Kak Nan abaikan je. Tapi korang boleh pergi check it out dekat YouTuber lain yang dah buat research awal-awal pasal kes ni. Okay geng, seperti yang aku janjikan dekat video Aisyah Gangster yang sebelum ni, kan aku cakap video tu cuma info-info awal. Tapi kali ni, untuk video kali ni, aku akan bagi tahu korang info seterusnya, di mana ada penjelasan dari pihak Aisyah. Sebab satu Malaysia dah tahu, satu Malaysia lah, tak satu dunia, satu Malaysia dah tahu. So kita akan terus pergi ke Twitter, kita terjah dulu isu ni, okay? So let's go. So kalau korang tengok dekat Twitter ni, apapun semalam kecoh dekat media sosial, especially Twitter dan juga Instagram, pasal salah seorang daripada klan Aisap, iaitu Hafiz, pergi kotorkan baju. Ramai yang suka sebenarnya. Sebagai contoh macam Aisap Isa yang buat social experiment content, Aisap Shah yang buat kontroversi. But you guys get the point. Nampak? Aku bagi sikit-sikit je. Kalau korang nak tengok dorang punya ulasan sepenuhnya, korang pergilah sendiri dekat channel dorang. Okay guys, aku bagi tahu dululah. Awal-awal dulu orang kata Aisyah Hafiz ni kena pukul, lepas tu tak puas hati call member. Member datang turun padang, bawa 5 kereta, 25 orang lawan 1 orang. Itu cerita yang viral. Mana tak kena toksiknya kan? Tapi geng, yang korang toksik-toksikkan tu, korang kaji dulu tak? Mai sini aku nak bagi tahu. Hafiz ni dia kena pukul. Lepas tu bila dia bagi tahu dekat geng dia pun macam tak puas hati lah. Bukan tak puas hati, dia more tu kepada macam nak jaga kawan. Member kena pukul ni, kita datanglah tengok kenapa kan. Okay, diorang pun pergi, datang sampai ke tempat futsal. Diorang tengok ramai-ramai tengah bergaduh, bang. Diorang datang pun apa lagi, Zap masuk,
Masuk padang terus pam. Apa ni gaduh macam ni? Tapi guys, macam biasalah, bila dah ramai-ramai macam tu, dah tak tentu arah dah. Pukul pang, kupang, kepeng, kutu, kuteng, keteng. Dan last yang paling teruk kena adalah si Rahimi tu. Yang keluar Twitter tu gambar Rahimi ni lah, nampak? Guys, tim yang bergaduh malam tu bukan tim-tim biasa jugalah. Tim influencer juga. Presiden dia adalah Eddie Ashraf. Sebab bulan tu cantik macam awak. Geng, tak lama lepas tu geng, after dah lerai semua tu, Issa Aisap dapat call daripada presiden geng tu, Eddie Ashraf. Eddie Ashraf call tanya apa jadi, apa semua, bla bla bla. Issa pun bagi tahu bla bla bla. And Eddie pun cakap, lu orang dah salah pukul orang babe. Yang kena teruk tu bukan pukul Hafiz. Yang pukul Hafiz budak 18 tahun. And aku tak tahulah siapa budak 18 tahun tu kan. Aku tak tahulah. Tapi kesian jugalah dekat brother Rahimi tu, tak pasal-pasal kena pukul teruk kan. And then tak lama lepas tu si Rahimi tu pun call. Dia bagi tahu Issa dia adalah buat report polis kan, sebab dia pun dah barai kena teruk. Tapi dia kata dia tak nak benda ni panjang. Bila dia fikir balik dia nak jaga nama Issa Aisap ni, sebab dia juga salah seorang penyokong kepada YouTube channel Aisap Clan ni. So dia cakap dekat sini, dia cakap, Issa tak apa, kau pun ada air muka kau, aku tak nak nanti esok kes polis ni semua. Lagi jejaskan air muka kau juga. Dia cakap dengan saya. So, dia ni bagus. Tak apalah, aku tarik report aku. Cuma tadi aku ada pergi klinik. Klinik tu untuk buat semua benda tu dalam RM2,000. And kalau okey, kau boleh bayar ganti rugi untuk aku RM10,000. That will be very helpful. Dia cakap benda tu boleh membantu dia sangat. Dia nak RM10,000. Yang tu aku tak faham kenapa dia nak sampai RM10,000. Tapi apa-apa pun dia tahulah price dia. And Issa Aisap pun, pihak Issa pun macam tak fikir panjang. Dia fikir macam okey lah tu, dah okey dah. Kira orang tu macam nak mengalah macam tu kan. Nak apa, dah bertelorit macam tu. So dia just setuju je nak bagi RM10,000 tu pada Rahimi. Tapi dia baru transfer RM5,000 baru. And I don't know lah bila-bila nanti diorang settlekan lah duit tu kan. Janji antara Issa dan pihak Rahimi, geng-geng Rahimi dah settle, dah aman. And report pun telah ditarik balik. Pihak Issa dah tarik report, pihak Rahimi pun dah tarik report. Cantik dah tu. Aku dah kata dah geng, diorang gaduh biasalah. Laki kalau gaduh 2-3 hari settle. Itu pun paling lama, kadang-kadang sejam pun dah boleh settle. Walau kena pukul barai macam mana sekalipun. Itu dah laki. Dan geng, Issa pun dia ada cakap jugalah kan. Aku minta maaf dengan dia time tu juga. Ni kau boleh tanya sendiri dengan pihak sana. Ni benda yang apa yang betul-betul berlaku waktu hari tu. So saya betul-betul time tu juga saya minta maaf dengan dia. Salah jugalah diorang datang main serbu je kan. Sebab sebenarnya Issa ni dia ada dengar dua benda tau. Satu Hafiz kena pukul ramai-ramai. Ramai-ramai lawan satu. Satu lagi, ramai-ramai pegang si Hafiz ni and seorang pergi tumbuk si Hafiz. Jadi siapa je tak bengang kan? Member mana tak nak backup kan? Mesti ada orang backup. Tapi yang benda tu sahih ke tak sahih, yang Hafiz dipukul ramai-ramai itu sampai sekarang saya belum tahu lagi. Sebab bila tanya dengan side sana, saya ada bercakap dengan side sana juga. Bila bercakap dengan side sana, ada yang cakap Hafiz ni dia kena pukul dengan seorang, yang lain semua pegang. Yang lain semua pegang dia je. And then Rahimi tu, mana datang Rahimi tu? Rahimi tu guys, dia datang just nak leraikan pergaduhan je. Lepas tu Rahimi ni datang tahan ke apa tak tahu. Itu je. Tapi tak pasal-pasal dia terkena balik. Bertindak mengikut emosi, darah muda. Lepas tu yang aku dengar lah, yang kalau tak silap aku, budak yang pukul Hafiz 18 tahun tu, dia dah kena bantai balik dah dengan abang dia. Yelah, suka-suka hati bantai orang kan. Memang si abang ngajar balik lah si adik dia tu. And abang dia dah pukul adik dia yang tumbuk tu. Cerita yang aku cerita ni, cerita yang dah terjadi tau. Yang dah jadi, yang dah lepas. And korang nak tahu tak Issa cakap apa? Diorang dah settle semua benda. Esok pagi
entah musibat mana, entah pergi ambil gambarnya si Rahimi berluka-luka tu, and then dia letak sekali dengan gambar report polis, and then dia letak sekali gambar Isa Aisap punya geng, and dia buat satu caption like this. Aha, start daripada situlah viral. Aha, start daripada situlah si toksik sampah masyarakat Twitter. Minta maaf mulut gue. Komen bukan. Aha, dari situlah manusia yang tak boleh fikir panjang terus cancel Aisap Clan. Weh, tahu tak efek dia sampai ada orang minta refund tau pre-order t-shirt si Aisap Clan ni. Ya, Aisap brand tu ramai minta refund semula. By the way, kalau ada yang dah pre-order tu minta refund macam mana, hari ni saya buka chat ramai maki and minta refund duit pre-order. So, efek dia bukan sikit ada dalam berapa puluh ribu juga. Guys, masa Aisap Isa punya geng buat kebaikan, korang sanjung-sanjung. Tiba bila satu kesalahan geng dorang buat, korang terus cancel kebaikan, 1000 kebaikan lah. Orang kata 1000 kebaikan. And ada orang cakap kan, alah, diorang bagi duit tu sekadar konten je. Geng, konten sekalipun, dia tetap menghulur duit dia kepada orang yang memerlukan. Engkau ada buat? Tahulah benda tu tak baik menunjuk, tapi untuk side aku fikir positif. Nak buat macam mana, dah dia content creator. Macam aku lagi kan, aku ada je kawan-kawan nak cerita hantu, tapi kenapa aku cerita dekat korang? Sebab kita orang content creator. Faham? Belajar untuk fikir positif pasal orang. Dan geng, dalam tengah viral tu juga ada yang mengatakan geng-geng Isa Aisap ni bawa senjata. Statement polis telah mengesahkan bahawa tiada senjata yang terlibat dalam pergaduhan. Siasatan mendapati tiada senjata digunakan dalam insiden itu dan tak ada. Jadi siapa yang salah dekat sini? Salah korang lah, keyboard warrior. Salah korang yang suka toksikkan benda ni. Aku pernah dengar ada seorang YouTuber yang aku minat ni, dia pernah bercakap, kadang-kadang babi ni bukan sahaja kita boleh dapat dekat hutan. Kadang-kadang babi ni ada dekat ruangan komen. Cuba pergi ruangan komen kat Nan. Ada tak si tutut? Nak dapatkan baju tadi, boleh follow Instagram Kak Nan and tekan link dekat bio. Itu saja. Akhir sekali, minta maaf kalau ada salah silap cakap. Ini hanyalah pendapat Kak Nan. Korang tak perlu setuju ataupun tidak setuju dengan pendapat Kak Nan, ya. Korang hanya perlu dengar dan tengok dan lupakan. Itu saja. Yang baik ambil, yang buruk jangan ambil. Bye bye. Ta da da di da da di da di di.